Pagi. Alright, macam mana saya beli rumah 4 biji rumah bernilai 1.2 juta. Alright, jangan saya flip. Okay, so hari ni saya nak bercerita macam mana saya boleh beli rumah. Dan bukan setakat satu buah rumah, 4 buah rumah bernilai 1.2 juta. Alright, so sebelum tu saya perkenalkan diri saya. Nama saya Wahid bin Abdul Rashid. Saya merupakan founder kepada Greenmetric. So Greenmetric ni kita adalah platform tempahan kereta sewa. So kalau you all nak sewa kereta, boleh pergi dekat kita punya website gogreenmetric.com dan boleh tempah kereta sewa dekat situ lah. Okay, so dekat belakang saya ni saya punya office Greenmetric, tapi office ni dah lebih setahun lah tak buka. Sebab apa? Saya punya pekerja pun semua dah berhenti. Walau bagaimanapun saya masih lagi bisnes kereta sewa tu masih lagi berjalan, tetapi saya hand over dekat kawan saya lah. So bisnes tu orang nak sewa kereta boleh, and then ada orang yang uruskan. Dan sekarang ni saya fokus menjadi ejen SKV je lah. Sebab apa? Saya rasa jadi ejen jual produk orang ni lebih mudah lah berbanding kita nak jadi founder produk. Okay, so sebelum tu saya nak check kepada yang menonton ni, boleh tak mendengar suara saya dengan jelas, video semua clear? Ada tak yang nak tahu macam mana saya boleh beli 4 buah rumah bernilai 1.2 juta? Ini cerita lama lah, tapi mungkin ramai lagi yang struggle kan, teringin nak beli rumah apa semua kan. Kan. Okay, so semua clear. Okay, ada tak nak dengar cerita? Cerita macam mana saya boleh beli 4 buah rumah bernilai 1.2 juta. Saya sebenarnya bukannya anak orang kaya. Saya bukannya kerja gaji besar. Saya dulu kerja sebagai penjawat awam saja. Gaji masa saya start kerja tu tak sampai pun 2,000. Tapi alhamdulillah lah, dengan teknik yang betul, saya boleh beli rumah 1.2 juta. Alright, line clear. Okay, thank you. Pada yang menonton ni, boleh tak bantu saya share video ni? Siapa yang dah share, komen dan share. Kan? Alright. Dekat sini ada tak sesiapa yang masih belum beli rumah? Dan saya nak bagi saya punya e-book ni, rahsia pinjaman rumah secara percuma. Kalau you nak e-book ni, komen nak e-book. Lepas tu you screenshot video ni dan you pergi dekat saya punya bio, you WhatsApp saya, you cakap you nak e-book lah. Dan dalam masa yang sama jugalah, saya mencari sesiapa yang nak join team saya sebagai ejen SKV. Kan? SKV ni dia menjual produk suplemen kesihatan lah, khas untuk orang kencing manis. So kalau you ada masalah kencing manis, ada masalah berat badan, selalu sakit-sakit kan, so you boleh, sama ada you jadi customer SKV ataupun you daftar jadi ejen. Macam saya sebelum ni, saya ada masalah berat badan dan saya hampir-hampir nak kena kencing manis lah. Tapi sekarang ni bila saya menggunakan produk SKV, alhamdulillah kesihatan saya pun okey, berat badan saya pun dah jadi normal balik. Alright. Macam ramai yang tak berminat je nak tahu ni. Macam tak ramai yang komen ni. Cuba komen lagi. And then tap. Bagi nampak love sikit kan. Alright. You ni tak serius lah, tak sporting lah kan. Cuba tap sikit, bagi nampak love sikit. Kan. Okay, so sekejap. Sebelum tu saya minum dulu lah. Waalaikumsalam. Tiba-tiba sakit apa? Ring tekap lah. Okay, so pada siapa-siapa yang nak e-book ni, tapi sebenarnya kalau you nak beli rumah, kalau you masih bekerja makan gaji, kalau harap gaji tu agak susah lah. Tambah-tambah sekarang ni harga rumah pun mahal apa semua kan.
So you kena berniaga lah. So sama ada you nak berniaga yang tak kisahlah apa-apa kan. Alright. So macam ni Sun, saya pun ada juga tulis e-book panduan bisnes kereta sewa. So kalau you nak buat bisnes kereta sewa pun you boleh jugalah. Janji you ada duit masuk. Ada duit masuk kan. So hari ni saya nak bagi 2 e-book lah. Satu e-book rahsia pinjaman rumah, dan saya nak bagi lagi satu e-book lah, panduan bisnes kereta sewa. So kalau ada kereta kan, you nak buat sewa kereta, boleh lah kan. And then daripada duit sewa kereta tu, you boleh gunakan untuk beli rumah. Tapi dia ada proses dia lah, dia ada step dia. Abang dari Bintulu ke bang? Tak, saya asal orang Kedah, tapi saya pernah bekerja dekat Bintulu, Sarawak. Okay, so macam mana nak mula? Macam saya cerita lah. Saya sebelum ni tahun 2005 saya bekerja sebagai tutor lah dekat Bintulu, Sarawak, dekat Universiti Putra Malaysia Campus Bintulu tahun 2005. Masa saya start kerja tu gaji saya tak sampai 2000. And then dipendekkan cerita, masa saya start kerja tu saya buat kesilapan lah. Saya terperangkap dengan hutang. Mula-mula tu saya beli motor lah. Lepas tu saya beli kereta. Lepas saya beli kereta tu, saya start tersontok lah. And then saya pun start guna kad kredit. Apa yang berlaku adalah dalam masa tak sampai setahun, setiap bulan duit gaji saya tu habis bayar hutang je. Dapat gaji tak sampai 2000, bayar tu bayar ni, lalah habis. So saya pun memang pening kepala lah, tak boleh tidur malam. Sebab apa? Aku dah belajar tinggi dah. Kerja pun dah bagus kan. Tapi duit tak cukup kan. Oi, memang pening kepala kan. Siapa kat sini yang kerja makan gaji kan, duit dia manjang tak cukup? Ada tak kat sini? Ada tak kat sini yang menghadapi masalah macam saya? Saya rasa ramai lah dekat luar sana yang ada problem ni kan. Belajar dah tinggi, kerja dah okey kan, gaji tak cukup. Duit gaji tu habis bayar hutang je kan. Jadi hamba bank je. Alright. So dekat situ saya pun fikir macam mana aku nak selesaikan masalah ni. Sebab apa? Kalau nak harapkan gaji, dah lah saya baru beli kereta pula buat loan 9 tahun. Takkan nak tunggu 9 tahun barulah nak ni kan. Memang pening kepala lah. So saya fikir, lala saya decide untuk mulakan bisnes kereta sewa. So saya start bisnes kereta sewa pada tahun 2006. So masa saya start bisnes kereta sewa tu, saya dalam keadaan kewangan yang sangat teruk lah. Kira macam nak beli barang dapur pun duit tak ada. Lepas tu saya nak isi minyak kereta pun saya dah start pakai kad kredit. Alright, ni mungkin you student saya lah kot. Ataupun saya start kerja tahun 2005 kan. And then saya berhenti 2011 lah. Tak tahulah kita sempat jumpa ke tidak. Alright, ada lagi ke yang mendengar saya punya cerita ni? So sambil-sambil tu saya nak iklan. Saya mencarilah sesiapa yang nak join team saya, yang nak berniaga, yang nak start business. So sekarang ni alhamdulillah saya dah jadi ejen SKV. Dan dalam masa setahun saya join SKV, saya punya total jualan 4.2 juta. Dan saya punya komisen alhamdulillah lah lebih daripada 290,000 kan. 12 bulan saya join, saya punya total sale 4.2 juta. Dan saya punya komisen 290,000. So sebulan saya punya keuntungan lah lebih daripada 20,000. Ada tak sesiapa yang nak saya bantu? Saya target sesiapa yang join saya, dia boleh buat keuntungan lah sebulan at least 20,000. Tapi kena rajin lah. Kan? Ya. Saya tunjuk saya punya record sale. Mana saya punya ni? Alright. Ada tak nak tengok saya punya record sale? Record sale selama setahun. Oh, saya tak tu lagi ni saya punya record sale. Alright, ini saya punya record sale. Saya join SKV pada Februari 2021.
4 bulan pertama tu saya punya sale tu paling tinggi 14,000 lah. Lepas tu dia start meningkat naik. Sampailah jualan tertinggi pernah capai 800,000. Dan saya punya total jualan 4.2 juta. Dan saya punya commission lah 290,000. So sekarang ni saya mencari dan saya punya agent lah bawah saya ada lebih kurang 600. Sekarang ni 660 lebih lah. So sekarang ni saya mencari sesiapa yang nak join team saya. Sesiapa yang nak berniaga, sesiapa yang nak tambah pendapatan, sesiapa yang nak beli rumah. Sebab apa? Kalau you join ni, you buat betul-betul, daripada income ni insya-Allah lah you boleh beli rumah. Siapa yang nak komen, nak you screenshot video ni, and then you pergi dekat saya punya bio, you WhatsApp saya, you cakap you nak jadi agent. Modal untuk join SKV, RM65.40 saja. Lepas tu you akan dapat produk. Lepas tu you dapat training 5 hari. You dapat sistem laman web kan. Lepas tu you dapat support group. You dapat bahan-bahan marketing kan. InsyaAllah lah kalau you buat betul-betul 3 bulan you akan nampak hasil. Alright. Okay. So macam mana saya boleh beli rumah? Saya masa saya pergi ke Bintulu tu, saya kira macam tak ada apa-apa kan. Kerja pun, gaji pun kecil. Lepas tu saya tersontot lagi dengan hutang apa semua kan. And then kena pegang stok. Tak payah. Yang ni SKV ni dia punya sistem dropship. Kita daftar, tak payah pegang stok. Kalau kita promote je. And then kalau ada orang nak beli, kita submit order melalui sistem. Lepas tu kita submit order. Lepas tu HQ yang akan hantar. Tak payah pegang stok. Lepas tu dia punya keuntungan dia daripada 10% sampai 40%. Dia commission tu dia bayar berdasarkan kita punya jualan lah kan. So sebenarnya kalau ikutkan, dia punya keuntungan tu sebenarnya lebih tinggi berbanding sistem stokis agent yang pegang barang ni. Sebab apa? Kita tak payah sediakan tempat, kita tak perlu ada pekerja, kita tak perlu uruskan penghantaran. Semua HQ buat. So macam saya, bulan lepas saya punya sale 682,000, group sale lah. And then saya punya commission dalam 35,000. Dan saya buat benda ni 2 orang je dengan isteri saya. And then kita orang boleh travel, pergi ke mana-mana saja dan boleh run the business. Kan? Alright, produk apa bang? Okay, produk dia ni memang sangat bagus. Produk dia adalah produk khas untuk kencing manis. Tetapi macam SKV ni pun dia ada produk untuk kuruskan badan. Dia juga ada vitamin. Kan? So macam sekarang ni, produk ni dia tengah viral. Ada tak sesiapa yang pernah nampak ni? Pernah nampak produk ni? Orang panggil vitamin Partnel. Ni produk dia. Ni produk dia yang best seller lah. Alright. So Defend ni dia vitamin je. Lepas tu dia ada vitamin C, vitamin D, dan juga dia ada campuran cendawan susu harimau. So yang ni kalau you makan vitamin ni, macam sekarang ni kan zaman Covid kan, so kalau you kena Covid pun dia tak adalah seteruk mana kan. Macam kita banyak ada customer kita, dia kena Covid, lepas tu dia hampir ditidurkan, dah sesak nafas, dah nak meninggal. Dia makan ni, alhamdulillah, yang ni dia meningkatkan sistem imun, and then dia protect paru-paru. So produk ni antara produk yang viral. And then duta dia adalah Partnel adalah duta SKV seumur hidup. So saya mencari sesiapa yang nak join team saya, sesiapa yang nak berjaya. Saya alhamdulillah lah, sebulan saya boleh buat jualan lebih daripada 600,000. Saya punya commission sekarang ni lebih daripada 30,000 lah. So saya nak bantu mereka yang struggle, mereka yang hilang pekerjaan, ataupun mereka yang berniaga tapi tak nampak untung. Sebab apa? Dah ramai tim-tim saya yang dulu dia berniaga tapi tolak ni tak nampak untung. So macam sekarang ni SKV ni, saya rasa ini adalah antara bisnes yang terbaik lah dekat Malaysia. Sebab apa? Sistem dia tu very good lah. Alright, sesiapa yang nak jadi agent, komen nak, you screenshot video ni, and then you pergi dekat saya punya bio, you WhatsApp saya, you cakap nak jadi agent. Dan so that's why saya nak cerita pasal beli rumah ni. So
daripada income ni you boleh gunakan. Tak kisahlah nak beli kereta ke, nak beli rumah ke kan. Alright. So saya relatekan story saya ni. Sebab apa? Kalau you nak beli rumah, kalau harap gaji memang tak cukup tuan-tuan. Memang tak cukup. So macam mana saya boleh beli 4 buah rumah bernilai 1.2 juta? Sebab apa? Saya mulakan bisnes. Alright, tapi dia ada cara dia lah. Okay, and then tahun 2006 saya buat bisnes kereta sewa. Saya beli kereta 2 biji lah. Saya beli kereta 2 biji. Lepas saya tunjuk kereta saya yang saya beli. Masa saya mula tu, saya pun bermula dengan modal RM3,000 je. Alright. Ada tak nak tengok kereta pertama yang saya beli masa saya buat kereta sewa tahun 2006? Ada saya ada tulis dalam buku lah, kisah perjalanan saya. Buku ni Blueprint Jutawan. Alright. Dalam buku ni pun ada gambar rumah-rumah yang saya beli. Okey, ini adalah kereta pertama yang saya beli. Kereta kancil je tuan-tuan. Kereta second hand saya beli. Yang warna putih ni harga dia RM9,500. Yang warna kuning ni harga RM7,500. Saya beli, saya sewa. Tapi nak beli ni kena bayar down payment dalam RM3,000 lah. Masih boleh buat loan lagi. Yang warna putih ni saya buat loan dekat bank. Yang warna kuning ni saya buat loan dekat kedai lah. Okey. Sebulan saya kena bayar dekat bank dengan kedai used car tu dalam 450 lah kan. And then kereta ni saya sewa sebulan sebiji kereta boleh dapat dalam 500. So 2 biji dapat dalam 1000. Tolak-tolak saya dapat bersih dalam 300 lah. So masa saya start bisnes kereta sewa tu, saya punya target saya hanya nak duit RM300 je sebulan. Sebab apa? Saya nak beli barang dapur. Gaji saya memang dah tak cukup tuan-tuan. Ada lagi ke yang mendengar saya punya cerita ni? Okay. Thank you. Alright. Macam tak ada orang komen je, macam saya cakap sorang-sorang je. Okay, so saya start bisnes kereta sewa tahun 2006, bulan November lah. Bulan November, lepas tu alhamdulillah memang rezeki saya lah. Bisnes tu mendapat sambutan. And then saya sewa tu, saya sewa dekat student je. Saya sewa kat student. Lepas tu saya sewa dekat staff-staff yang bekerja dekat universiti kan. Okay. Dah awak tak tengok komen. Sorry. Saya sebenarnya rabun dekat tau. Saya rabun dekat. Saya boleh nampak baca tapi saya tak boleh. Kadang-kadang dekat TikTok ni kecil sangat. Okay, alright. Jangan marah lah kan. Sambil dengar dan drive, buat iklan tak dulu. Tengok saya tak boleh baca komen. Saya rabun dekat. Aku kena pakai spek kan. Alright. Okay, so saya dekatkan sikit lah kamera saya ni kan. Sekejap clear sikit. Tengah you on nak pergi mana ni? Drive pergi mana? Pergi kerja. Kan? So sekarang ni sesiapa yang nak ada freedom, yang boleh duduk kat rumah berniaga kan, setiap bulan buat ratus-ratus ribu, tiap-tiap bulan you dapat commission 20,000. Ada tak sesiapa yang nak macam tu? Saya macam alhamdulillah lah, saya duduk kat rumah je kan, tiap-tiap bulan 30,000 kan, 40,000 kan. And then kita boleh pergi mana-mana. Orang sibuk pergi kerja, sesak traffic jam, kita duduk rumah, relax-relax, santai-santai. Alhamdulillah lah boleh buat 20,000, 30,000, 40,000 kan. Alright. Komen saya pun lepas. Okay. Waalaikumsalam. Saya dekat sikit kamera, baru nampak. Okay, so saya start beli rumah pertama pada tahun 2008 tuan-tuan. 2000. Nak tengok tak rumah pertama saya? Rumah pertama yang saya beli. Ada tak nak tengok? Kan. So saya start bisnes tahun 2006. Tahun 2006, 2008 baru saya beli rumah pertama. Kan. Ada tak nak tengok rumah pertama saya? Rumah pertama saya yang saya beli. Ni dalam buku ni saya ada gambar dia. Inilah rumah pertama yang saya beli. Rumah pertama yang saya beli, harga dia RM175. RM175. Tapi rumah dia dah, harga dia pun dah RM400,000 lah. Ini tahun 2008 saya beli rumah ni. Okey, so macam mana saya boleh beli rumah pertama? Dalam keadaan saya pun
masa tu kalau nak ikutkan, saya tak layak nak beli rumah tau. Sebab apa? Saya punya hutang tu dah banyak gila. Tetapi disebabkan saya ada bisnes kereta sewa, so saya gunakan bisnes kereta sewa tu untuk support beli rumah. Kan. Tetapi rumah pertama ni saya beli 2 nama. Saya combine. Saya combine dengan isteri saya. Saya submit loan dengan isteri saya. So nama dekat line title rumah tu 2 nama lah. Lepas tu kita gunakan KWSP lah untuk bayar dia punya down payment lah kan. Okay, rumah pertama tak ada isu sangat lah. So saya gunakan saya punya gaji, lepas tu support dengan income daripada bisnes kereta sewa, and then ambil duit daripada KWSP lah. Rumah pertama should be tak ada isu. Alright. Tapi dululah masa tahun 2008, rumah ni harga RM175,000. Sekarang ni kalau you nak beli rumah je ni, harga dia RM400,000 lah. Memang boleh tengok je lah kan. Harga rumah makin lama makin mahal kan. Gaji naik ciput kan. Alright. Okay, tahun rumah tu saya kahwin tahun 2005. Kita orang dah kahwin. Ni IC saya tu. IC saya No Shirley tu, IC saya. So kita orang kahwin tahun 2005 lah, hujung tahun tu. And then 2008 kita beli rumah lah. So rumah pertama kita beli combine lah, joint name. Okay, and then kita keluarkan KWSP. Alright. Lepas tu rumah ni kita orang duduk sini. Lepas tu dekat sini lah kita buat bisnes kereta sewa. Saya buat bisnes kereta sewa. Cuma rumah ni dia punya ruang depan dia tu tak banyak tau. Dia boleh simpan 3 biji kereta je. Tapi dekat depan rumah tu dia ada macam tanah kosong. So saya boleh parking lah. Boleh lah parking dalam 10 biji kereta lah. Tapi parking tepi jalan lah. Alright, and then masa ni saya dah start, saya dah ada lebih kurang 20 biji kereta lah. 20 biji kereta. Lepas tu saya perlukan pekerja untuk bantu saya. So apa yang berlaku adalah pekerja saya ni terpaksa datang kat rumah saya ni, and then buat kerja, cuci kereta. Lepas tu saya pun dalam rumah ni pun ada office pun semua. So lama-lama saya rasa tak selesa lah. Sebab apa? Yelah, kita dah ada pekerja. Pekerja pun datang rumah kita buat kerja pun semua. So rumah ni dia macam kena privacy lah. Macam yelah, staff dah masuk rumah apa semua. Macam saya ada isteri kan. Isteri saya nak jaga tudung lah apa semua kan. Nak jaga rambut kan. So rasa tak selesa lah. Tak selesa. And then saya pun kumpul duit. And then saya beli rumah kedua. Ni rumah kedua yang saya beli. Dia besar sikit. Dia corner lot. Harga dia RM210,000. Ini saya beli tahun 2010. So yang ni saya beli 2008. 2010 saya beli rumah kedua. Kan. Tapi yang ni kira macam yang ni saya beli rumah dengan isteri saya. Lepas tu yang ni saya beli atas nama saya. Alright. Tapi masa ni duit KWSP memang dah tak boleh ambil lah. Sebab apa? Kita dah ambil duit KWSP kan. So yang ni saya kena bayar down payment lebih kurang RM30,000. Oi, banyak gila kan. Saya pun buat bisnes kereta sewa pun baru bertapak kan. So masa saya beli rumah ni, saya sebenarnya tak ada duit untuk bayar down payment. Nak bayar ni down payment rumah ni dalam RM30,000 campur dengan lawyer bla bla apa semua dekat RM40,000. And then masa tahun 2010 ni sebenarnya saya baru nak naik. Alright, ada tak nak tahu macam mana saya boleh bayar rumah ni? Apply loan lulus, tapi duit nak bayar tu saya pun KWSP dah ambil. Lepas tu saya punya saving pun tak banyak. Alright. Ada lelaki ke yang dengar saya punya cerita ni? Kan macam mana pegang telefon. Ini magic. Saya punya handphone ni magic. Dia ada sayap. Alright. Assalamualaikum bang, ada van sewa tak? Kalau nak tu you WhatsApp saya, nanti saya bagi contact number saya punya team. Alright. Okay, so ada cakap je saya dengar. Okay, ingatkan tak ada kan. Okay, so tahun 2010 saya beli. Saya runding dengan lawyer. Saya cakap boleh tak saya bayar down payment rumah ni 3 bulan, 3 kali. So masa tu saya keluarkan post dated check lah. Masa tu saya ada buku check. Lepas tu saya keluar lah macam let's say lah 30,000. Bulan ni saya bagi 10,000.
Bulan depan saya bagi RM10,000 lagi. Bulan ketiga saya bagi RM10,000 lagi. Sebab apa? Bila loan lulus, so lawyer dia ambil masa 3 bulan lah untuk settlekan tukar nama. So saya cakap, boleh tak saya bayar down payment rumah ni pakai post dated check. Post dated check. You tahu tak post dated check tu macam mana? Post dated check ni, you ada current account, so you ada buku check tau. So you boleh tulis check dekat tu, tapi walaupun duit tak ada lagi, you boleh keluarkan post dated check and then you bagilah. Dengan syarat macam let's say lah, saya beli rumah bulan 1 kan. Loan rumah lulus bulan 1. So bulan 1 saya keluar RM10,000. Bulan 2 saya keluar RM10,000. Bulan 3 RM10,000. Alright. So orang ni dia hanya boleh tunaikan duit tu ikut tarikh yang saya letak dekat cek. Kalau dia letak pada tarikh yang awal, bank tak akan release duit. Tapi saya dah keluar lah duit RM30,000. Itu gunanya post dated check. So current account ni kalau you pandai guna, memang dia very powerful. Dia laku. So banyak jugalah saya beli barang, saya beli kereta. Kadang-kadang saya nak beli kereta, saya malas nak buat loan, saya gunakan post dated check. Macam ada satu saya beli kereta daripada kawan saya. Dia jual kereta tu harga berapa, RM10,000 macam tu kan. So saya keluarkan post dated check. Saya tak buat loan. Saya bagi macam 24 keping post dated check. Bagi kat dia. So dia bagi kereta kat saya. So setiap bulan dia keluarkan setiap bulan dia keluarkan duit tu lah daripada saya punya check. So apa ya? Okey, tengah cerita pasal apa bang? Saya cerita macam mana nak beli rumah. Alright, so saya baca soalan. Apa syarat nak guna post check? Dia post dated check. So syarat dia very simple je. You pergi bank, you buka current account. Personal current account pun boleh. Okey. Dia ada dua tau account. Satu saving account, satu lagi current account. So dia ada personal current account, satu lagi dia ada business current account. So kalau you ada company, you boleh buka business current account. Kalau you tak ada business, you boleh buka personal current account. So masa tu saya gunakan personal current account. Saya ada business current account, tapi saya tak gunalah kan. Saya gunakan personal. Alright. So personal current account ni very powerful. You boleh beli barang kan. Barang tu harga RM10,000, RM20,000, you gunakan post dated check. So kadang-kadang ada setengah-setengah orang ni, dia tak kisah. You tak dapat loan, you boleh beli barang tu menggunakan post dated check. So you bagilah. Kalau macam barang tu harga RM10,000 kan. So you keluarkan post dated check 10 keping. 10 keping RM1,000 sebulan. So setiap tarikh yang you set tu, dia pergi bank, dia withdraw lah duit. So tak payah pakai loan. And then sebenarnya duit dalam you punya account tu tak semestinya kena ada RM10,000 kan. Tapi you make sure masa hari yang dia nak keluarkan tu, duit ada dalam tu. Kan. Saya baca komen. Okey, kalau daftar syarikat, boleh ke bang untuk beli rumah? Syarikat dia, you kena beza tau. Syarikat dengan perniagaan. Syarikat ni sedang bahas lah. Perniagaan dia macam enterprise, macam apa, perniagaan, milikan tunggal kan, macam enterprise, trading, resources apa semua kan. So you buka, orang biasa panggil SSM lah. You pakai SSM pun boleh, tak payah buka syarikat. Sebab apa? Syarikat ni mahal nak buka. Mahal, lepas tu tiap-tiap tahun kena bayar audit lah, kena you buat account apa semua kan. Banyak kerja lah. So kalau you tak ada pengalaman, you buka SSM pun okey. Alright. Tak kira berapa duit yang ada masa tu untuk dia withdraw. So contohnya macam you nak bayar orang kan, you nak beli barang harga RM10,000. So duit dalam personal current account tu kosong pun tak apa, tapi dengan syarat masa orang tu nak withdraw duit, make sure you ada duit. Contohnya macam tadi kan, you nak beli barang harga RM10,000 kan. So you tak ada duit pun kan. Lepas tu you bagi post dated check 10 keping. Lepas tu orang tu bagilah barang. Macam saya beli kereta kan. Saya beli kereta harga RM10,000. Kereta second hand je lah.
So saya dapat kereta. Daripada kereta tu saya sewa, saya dapat duit. So setiap bulan saya masukkan duit dalam saya punya personal current account tu, and then dia pergi withdraw kan. So memang macam saya buat itu 2 tahun kot saya buat loan. Saya macam keluarkan post dated check 24 keping. Bayangkan kereta harga 10,000 bahagi dengan 24 bulan. Sebulan 400-500 macam tu lah, 400 lebih je. So saya sewa kereta kan, saya sewa kereta confirm lah saya boleh bayar kan. 2 tahun settle. Alright. Kalau you nak faham lagi, saya ada tulis ebook tau, ebook rahsia pinjaman rumah. So you boleh WhatsApp saya, saya bagi ebook ni free je. Ebook ni sebenarnya saya jual RM50, tapi saya bagi free. Siapa yang WhatsApp saya bagi free. Dan macam kalau you tak berniaga tu susah sikit lah you nak beli rumah. You kena berniaga, you kena ada business yang ada cash flow. So that's why saya nak ajak you untuk sama-sama join saya untuk buat bisnes SKB. Macam saya ada ejen saya, cikgu sekolah dia join tahun lepas. Sekarang ni dia punya commission RM5,000 sebulan. Gaji dia RM4,000 and then commission dia RM5,000. Sekarang ni dia dah survey nak beli rumah kan. RM5,000 kalau you ada income RM5,000 sebulan, you boleh beli rumah harga dekat RM1,000,000 tau. RM1,000,000 kan. Ada tak sesiapa yang nak saya bantu? Saya guide macam mana you nak tambah pendapatan, macam mana you nak beli property, insyaAllah saya boleh. Tapi you kena ada business yang generate cash flow. Untung tu nombor 2, yang penting cash flow. Alright. Ada ke yang dengar ni? Okay, so sama cerita. Okay, so ini rumah kedua yang saya beli. Dan ni rumah yang ketiga saya beli. Sebenarnya sebelum saya beli rumah ni ada lagi satu rumah, tapi rumah tu saya belikan untuk saya punya kawan lah. So guna nama dia, tapi semua supporting dokumen, down payment saya yang tolongkan. So rumah tu saya tak tunjuk lah. Rumah keempat tu rumah macam apartment je lah, harga RM160,000. Saya tak ada dalam ni. Tapi yang ni rumah yang keempat yang saya beli. Yang ni besar sikit lah, RM680,000. Alright. So kenapa saya beli rumah ni? Sebab apa? Macam saya dah beli 2 buah rumah. Rumah pertama tu kita orang duduk. Lepas tu rumah kedua kita buat macam tempat letak kereta. Tapi macam saya nak pergi nak tengok bisnes kereta sewa, saya kena pergi rumah kedua lah kan. So jadi macam susah lah. So saya nak beli rumah yang lebih besar, supaya saya punya office tu, kereta semua duduk dekat tempat yang sama. So saya beli rumah yang keempat yang lebih besar. So semua saya punya business tu semua dekat sini. Kan. So rumah yang 2 saya beli tu saya sewakan lah. Alright. So yang ni RM680,000. Alright. So rumah ni saya beli macam kalau ikutkan, kan setiap orang boleh beli 2 buah rumah je, boleh dapat loan 90% kan. So sekarang ni kalau ikutkan macam rumah ni saya beli atas nama isteri saya lah. Sebab apa? Rumah pertama saya beli guna 2 nama. So kira macam saya dah ada satu rumah, wife saya dah ada rumah. Rumah yang kedua yang ni saya beli saya guna nama saya. So nama saya dah full lah. Kalau saya apply loan memang tak akan dapat full loan lah. So rumah yang keempat ni, beli atas nama isteri saya. Tu nama gambar isteri saya lah. So isteri saya masa tu anak saya kecil ni. Ini tahun 2012 kot. Kita orang beli rumah ni tahun 2012. Okay, so kira macam rumah ni kira isteri saya ada 2 rumah, 2 nama lah kan. Lepas tu saya pun ada 2 nama. So kita dapat 90% lah. Tapi rumah ni lah kira macam down payment dia tu agak mahal jugalah. Dengan down payment, dengan lawyer pun semua dekat RM100,000 lah. RM100,000 kan. Tapi masa ni kita orang memang, masa kita orang buat bisnes kereta sewa tu, kita memang menyimpan. So kita tak ada isu lah untuk bayar down payment rumah tu. Lepas tu rumah ni dia besar. Lepas tu memang lampu tak ada, kipas tak ada, semua tak ada, kosong. So kita nak buat renovation pun, nak tambah pun habis dekat RM100,000 jugalah. So alhamdulillah semua macam down payment apa semua, and then renovation saya guna duit cash lah, saya tak buat loan. Alright.
Kalau ada soalan you tanya je, nanti saya cuba jawab. Bang, kalau daftar sekejap okey tak bang? Daftar SJKP apa tu? Syukur alhamdulillah bos. Bang, ada cara tak nak settlekan loan cepat ke? Nak settlekan you kena berniaga lah. You kena berniaga kan. Macam mana you nak settlekan loan cepat? You tengok loan you senaraikan you punya loan. Dia ada satu teknik lah. Yang ni pun saya guna teknik saya settlekan hutang-hutang. Masa dulu saya ada banyak hutang. Ada tak nak tahu macam mana saya settlekan hutang? Dia ada teknik ni. Nama teknik dia adalah teknik snowball. Yang ni biasa lah. Kalau you tengok dekat YouTube pun you boleh belajar. So macam mana teknik snowball ni? Ada ke nak dengar ni teknik snowball? Macam mana nak settlekan hutang ni? Yang ni saya pakai. Ya, penat aku jalan. Apa perlu nak buat kalau nak buat kereta sewa? Apa you nak buat kereta sewa? Kereta sewa dah lah modal besar, risiko tinggi. Baik you buat jual produk je kan. Kalau you belum start lagi, you better you jangan buat lah kan. Buat bisnes yang mudah lah. Macam saya tak recommend lah untuk you buat bisnes kereta sewa dalam keadaan sekarang ni. Dengan ramai orang hilang kerja, ekonomi pun tak bagus kan. Kalau you buat pun kira macam income tu nyawa-nyawa ikan je. Income tu nyawa-nyawa ikan je. Tapi kalau you dah buat tak ada masalah. Tapi kalau you belum buat, you cari bisnes yang modal rendah, untung tinggi, and then risiko rendah. Sebab apa, kereta sewa ni risiko tinggi. Lepas tu banyak benda lah you nak kena buat kan. Dengan kena ada lesen lah segala mak nenek semua. Lalah you berniaga-berniaga penat bayar penalti je. Alright. Okay. Betul ke you tak tahu pasal teknik snowball ni? Biar betul. Benda ni dah lama kan. Teknik snowball, betul. Serius, you tak tahu pasal cara nak settlekan hutang dengan cepat menggunakan teknik snowball. Kan. Alright. Okay, thank you Puan Shirley. Thank you support saya. Alright. So, sambil-sambil tu saya iklan jugalah. Ada tak sesiapa yang nak join team saya? Ada tak sesiapa yang nak join team saya? Ni saya mencari sesiapa yang nak jadi ejen SKV. Duduk bawah team saya. Modal untuk jadi ejen SKV ni bermula RM65.40 je. Dah ada saya punya ejen yang dah buat RM20,000 sebulan. Dia masuk 3 bulan je. Dia promote then dia rekrut orang. Lepas tu sekarang ni dia punya commission sebulan lebih RM20,000. Kan? Siapa yang nak komen nak, you screenshot video ni, and then you pergi dekat saya punya bio, you WhatsApp saya, you cakap you nak jadi ejen. Kereta sewa saya tak recommend lah untuk you buat. Sebab apa? Modal besar, risiko tinggi, untung pun tak seberapa. So better you fokus bisnes yang lebih mudah, bisnes yang lebih menguntungkan, bisnes yang lebih risiko dia rendah. Yang ni tak payah lesen. Sebab apa? Company SKV dah ada lesen. You tak payah ada lesen, kan? Alright. Dan you boleh gunakan income ni untuk beli property. You boleh beli rumah, you boleh beli kereta. Macam saya punya ada tim-tim leader-leader saya. Ada yang dah beli rumah, ada yang dah beli kereta, ada yang dah beli rumah kan. Sebab apa? Income daripada SKV ni, dia ada slip gaji. You boleh gunakan income slip gaji daripada SKV untuk apply loan. Memang lulus. Memang boleh pakai. Kan? Sebab apa? SKV setiap bulan dia akan bagi macam slip income statement. So income tu you boleh print, you pergi bank boleh apply loan. Memang laku. Sebab apa? Bank dia akan tengok juga company ni. SKV ni dia punya setahun dia punya jualan lebih 90 juta. SKV ni. So bank dia akan tengok company ni kuat ke tidak kuat kan. So kalau bank tengok company ni pun income dia pun setahun 90 juta, you apply loan pagi petang memang lulus. Kan? Kalau you boleh dapat RM20,000 sebulan, you boleh beli rumah bernilai lebih daripada RM2 juta. Kan? So kalau satu rumah harga RM300,000, you boleh beli 6-7 biji rumah. Ada tak sesiapa yang nak saya bantu beli 6 biji, 7 biji rumah? And then you sewakan lah kalau you rajin kan. Produk apa? Produk dia SKV ni dia fokus produk untuk kencing manis. Tapi sekarang ni dia tengah viral dengan produk ni. Defend. Ada tak pernah siapa biasa dekat iklan radio apa semua? Vitamin Partnel.
Tapi sebenarnya SKB ni dia ada 9 produk. Dia ada produk untuk kuruskan badan, dia ada produk untuk kencing manis, dia ada produk untuk peremajaan, dia ada kopi untuk kuruskan badan. Tapi produk yang killer dia ni yang ni, Defend. Kan. So saya mencari sesiapa yang nak join team saya, dan saya nak bantu dia buat RM20,000 sebulan. Bukan buat sale tau, buat untung. Siapa yang nak saya bantu buat untung RM20,000 sebulan. So tak kisahlah you, daripada income tu you nak beli kereta ke, nak beli rumah ke, nak menyimpan ke, nak pergi haji ke, nak pergi umrah ke, nak sedekah ke, terpulang. Dan benda ni memang sudah terbukti. Tahun lepas SKV sudah melahirkan 50 orang jutawan. Kan. So training semua dia bagi. Cuma you kena rajin je. You masuk, belajar. Tak faham, belajar lagi. InsyaAllah lah, kalau you konsisten, you buat 3 bulan, you akan nampak hasil. Kan. Siapa yang nak komen, you screenshot video ni, and then you pergi dekat saya punya bio, you WhatsApp saya, you cakap you nak jadi agent. Kalau you nak jadi customer pun boleh, you nak cuba pun boleh. Kan. Produk dia memang buatan Malaysia, memang ada lesen KKM, memang ada halal JAKIM. Dan dia punya founder dia ni yang pakai spek mata tu, Dr. Syed, memang doktor betul. Yang baju merah tu Puan Kartika, isteri Dr. Syed, dia adalah peguam. Dan SKV ni duta dia adalah Pak Nel. Pak Nel ni adalah duta SKV seumur hidup. So you jangan risau, company ada lesen, produk dia memang bagus, memang banyak customer yang ada kencing manis, kaki nak kena potong pun semua, bila dia gunakan produk SKV dapat selamat. Memang okey. Kan. Alright. Okay, so Eda sekarang ni dia bila COVID, SKV dia menghasilkan Defend ni. So Defend ni dia vitamin, tapi kalau you makan ni, insyaAllah lah, macam saya makan ni, saya memang jarang jatuh sakit. Memang kadang-kadang so saya rasa macam sakit tekak, macam nak demam. Bila saya makan ni tak ada. So saya dah lama tak demam. Lepas tu isi saya ada asma tau. Dulu dia selalu pakai inhaler. Hari-hari kena spray inhaler. Sekarang ni dia pakai yang ni. Yang ni dia bagus jugalah kalau you ada family, siapa-siapa yang ada asma. This one very good. Kan. So produk dia memang 99% customer bagi feedback memang dia puas hati. And then repeat order tinggi. And then sekarang ni SKV produk dia dijual satu Malaysia, and then Singapore, dan coming soon kita akan masuk ke Indonesia. So saya mencarilah sesiapa yang nak sama-sama saya, sama-sama buat duit, sama-sama membantu orang. Kan. Boleh. Memang yang ni isi saya pun memang asma. Tiap-tiap bulan memang kena pergi klinik, pergi net. Sekarang ni inhaler pun dah tak pakai, net pun tak payah lagi. Dia okey. Sebab apa? Asma ni sebenarnya you ada alahan. Macam isi saya dia alahan debu. Debu memang kalau kena debu sikit, silap sikit, memang dia akan semput. Bila dia makan ni, alhamdulillah dah tak kena asma lagi dah. So this one very good. So dia, kalau you macam saya tak ada asma, so memang susah sangat nak demam. Maksudnya kita ada tenaga kan. Kita ada tenaga. Lepas tu imun kita kuat kan. Macam anak-anak pun, anak macam Defend pun dia ada untuk budak-budak. Ni yang oren ni untuk budak-budak. Budak-budak umur 2 hingga 12 tahun. Yang ni kalau you ada anak-anak kan, yang you nak make sure dia punya sistem imun dia kuat, you nak bagi dia selera makan dia bagus. Lepas tu you nak kalau anak you ada asma ke, eczema ke, this one very good. Defend Junior. Ini untuk budak-budak. Harga dia satu botol RM60. Kalau you beli 2 botol RM100. Daripada you pergi beli vitamin dekat farmasi tu, baik you beli ni. Yang ni memang dia vitamin ni dia 10 kali ganda lebih bagus daripada vitamin biasa. Dah ramai orang dah pakai. Banyak artis-artis pun dah pakai. Kan? So kalau you beli 2 ni, harga dia RM100. Satu botol RM50 lah. You beli untuk you beli untuk anak you. Macam saya pun, anak saya memang guna ni. Alright. Okay, so siapa-siapa yang nak join, you komen nak, lepas tu you screenshot video ni, and then you pergi dekat saya punya bio, you WhatsApp saya, cakap nak jadi agent. So saya modal untuk join RM65-40 je. Bila you daftar, you dapat barang. You dapat satu botol ni. So sebenarnya tak ada modal pun. Cuma SKV dia
nak tengok you ni nak jadi customer ke you nak jadi agent. So siapa yang daftar jadi agent, you dapat ni. Alright. Okay, so nak beli rumah ni sebenarnya senang je tuan-tuan. So, tadi saya cerita pasal snowball kan. Okay, teknik snowball lupa. Teknik snowball ni let's say lah you ada 5 hutang. Hutang kereta, hutang motor, hutang rumah, hutang kad kredit, hutang macam tapi yang ni tak boleh pakai lah untuk hutang nengalung. Hutang ngalung susah sikit. Alright. So ini you berhutang dengan bank, tapi you ada banyak hutang kan. So apa yang you kena buat adalah you kena senaraikan hutang-hutang yang you ada tu. You kena senaraikan daripada hutang yang paling besar sampailah hutang yang paling kecil. Dia punya amount tu. So apa yang you kena buat adalah you settlekan hutang yang kecil dulu. Contohnya you ada 5 hutang kan. Tak silap saya ada tulis tau. Saya ada tulis teknik snowball tu dalam buku ni. Dalam buku ni saya ada tulis. Kalau you nak tahu, you boleh WhatsApp saya boleh bagi. Alright, so cara dia adalah contohnya you ada, saya nak cerita detail susah sikit. So contohnya you ada hutang kad kredit dan hutang tu ada dalam 5,000 kan. So setiap bulan biasa you bayar minimum kan, minimum, tapi dengan teknik snowball tu you tambah duit sikit. Contoh you hutang kad kredit tu 5,000, bulan-bulan mungkin you bayar 300 kan. 300, lepas tu you tambah sikit, mungkin you bayar 350. So you settlekan hutang yang paling rendah, and then hutang-hutang lain tu you bayar sama je. Okay, bila hutang kad kredit tu settle, you gunakan duit yang you bayar RM350 tu, you bayar untuk settlekan hutang yang kedua terendah. Kan, macam you ada hutang motor kan. Motor tu mungkin you bayar harga sebulan RM400. So you gunakan RM350 untuk bayar kad kredit tu, top up dengan RM400, jadi RM750. So hutang motor you tu jadi cepat settle lah kan. Lepas tu settle hutang motor, you settle pula hutang yang ketiga. You gunakan amount yang sama, you settlekan. Lepas tu settle hutang yang ketiga, you settlekan hutang yang keempat. And then sampailah you settlekan hutang yang yang paling tinggi lah kan. Macam tu lah saya buat. Saya ada hutang kad kredit, saya ada hutang motor, saya ada hutang kereta, rumah tu besar sangat lah. Okay, so saya settlekan hutang yang paling kecil dulu. Lepas tu settle hutang kecil, saya gunakan duit yang saya bayar untuk bayar kad kredit tu, saya bayar motor. Bagi habis cepat. Lepas tu habis je hutang motor, saya gunakan duit yang lebihan tu, saya bayar kereta, bagi cepat habis. Macam tu. So kalau you bayar biasa je, memang lambat lah kan. Alright, so itulah teknik snowball. You boleh pergi dekat YouTube, boleh tengok lah teknik snowball. Alright, so kalau macam nak beli rumah ni, dia ada dua situasi lah. Yang pertama kalau you masih bekerja makan gaji, you boleh gunakan personal current account. You tak payah ada company pun okey, tak ada masalah kan. Tapi kalau you tak ada, you bekerja sendiri, you kena ada company lah. Kan. So you kena faham lah. Dekat sini siapa yang bekerja sendiri, ataupun siapa kat sini yang masih bekerja makan gaji, yang tiap-tiap bulan you ada gaji, and then you ada KWSP, you ada SOCSO, kan. So kalau yang orang yang masih bekerja makan gaji, kemungkinan besar you majikan you tak bagi you buka company kan. So tak apa, you boleh buka personal current account je. Personal current account, and then duit bisnes tu you masuk dekat situ. You tak boleh gunakan saving account untuk berniaga. Sebab apa? Kalau duit masuk terlalu banyak, bank negara dia akan freeze you punya account. Kan? So kalau you bekerja makan gaji, you tak boleh buka company, you tak boleh buka SSM, you boleh gunakan personal current account. Cuma nak buka personal current account ni, you kena ada introducer. Sekejap saya minum. Anak saya makan Defend, pergi klinik hari tu, cek 3 serangkai, alhamdulillah sangat-sangat. Okey ke 3 serangkai? Tengok nampak feedback daripada pelanggan. Alright. So yang ni agak teknikal sikit. Kalau
saya ulang balik, kalau you bekerja makan gaji, tak kisahlah you kerja government ke kerja swasta, yang you ada slip gaji, you ada KWSP, biasanya orang ni dia susah nak buka SSM, dia susah nak buka company. Sebab apa? Mungkin majikan dia tak benarkan apa semua kan. So orang macam ni, you tak semestinya buka SSM, tak payah. You boleh gunakan personal current account. So personal current account tu guna nama you. Cuma untuk buka personal current account tu, you kena ada introducer. Introducer ni adalah orang yang ada current account dekat bank tu, dan dia dah lebih setahun. So dia kena macam recommend lah. Macam saya boleh jadi introducer lah. So kalau siapa-siapa yang join saya jadi team saya, kalau you perlukan introducer, saya boleh jadi introducer untuk you lah. Tapi saya boleh jadi introducer untuk Maybank dengan CIMB lah. Kan? Alright. And then kalau you tak bekerja, you kerja sendiri, tak kisahlah you kerja Food Panda ke, you kerja driver Grab ke, ataupun you berniaga, yang ni you kena buka SSM. Buka SSM, you buka business current account. Dan you pun boleh buka personal current account. So you ambil gaji lah. You ada SSM, you ada business, you ambil gaji. So sekarang ni, kalau yang berniaga sendiri, you boleh menggunakan dua entity lah untuk apply loan. So business you pun boleh apply loan, you pun boleh apply loan. So dia ada dua lah. So macam mula-mula tu bila you daftar, biasanya business tu dia tak laku lah. Sebab apa? Nak kena audit bla bla apa semua. Tapi kalau you ambil gaji, automatic you layak buat loan. Alright. So let's say lah you berniaga SKB kan. So you promote sebulan, you boleh dapat bonus dalam RM20,000. So RM20,000 tu adalah gaji you kan, gaji you. So you pergi dekat bank, bos, bank, saya nak beli rumah lah. So bank akan tanya, mana you punya bukti pendapatan. You tunjukkan slip gaji daripada SKB. Bank akan tengok lah. Kalau dia tengok you punya income tu RM20,000 sebulan kan, dia ada formula lah. So macam dia akan ambil dalam 70, kita ambil paling senang 50%. So RM20,000 kali dengan 50%, maknanya you boleh buat loan, kira macam installment tu RM10,000. Okey, kalau RM10,000, dia punya formula berapakah nilai rumah yang you boleh beli. Biasanya orang kira RM10,000 kali dengan 200. Maknanya you boleh beli rumah yang bernilai RM2 juta. So terpulang, kalau you nak beli rumah yang harga RM2 juta, boleh tiap bulan kena bayar RM10,000 kan. Tapi kalau you boleh beli, mungkin you boleh beli rumah 5 biji rumah. 5 biji rumah yang bernilai, kalau 2 juta, RM400,000 kan. RM400,000 tu kira rumah best kan. Carilah rumah murah RM300,000 kan. So dengan bonus RM20,000 sebulan ni, kalau you boleh beli rumah RM300,000, you boleh beli 6-7 biji rumah kan. And then the best part adalah ni kalau you pandai lah, dia panggil loan compression lah. Macam saya punya sifu, dia beli 10 buah rumah kan, sekaligus lah. Lepas tu rumah tu dia dapat, dia dah lah tak keluar modal lah. Lepas tu dia dapat cashback lagi. Duit cashback tu dia boleh gunakan untuk buat renovation, and then dia serah dekat company untuk tolong sewakan. Tiap-tiap bulan duit sewa tu ada orang bayar. Lepas tu rumah tu automatik lah. Lepas tu lepas 10 tahun, biasanya rumah ni lepas 10 tahun dia akan naik harga 2 kali ganda kan. So terpulang dia nak jual ke, dia nak refinance ke, terpulang. So macam saya punya mentor ni, dia beli rumah tak keluar duit, lepas tu siap dapat duit lagi. Current account berapa lama? Okey. Macam isi saya cakap ya, 12 bulan lah, 12 bulan. Alright. Dia lagi lama lagi bagus lah. Dia tak boleh lah you daftar je you terus. Dia bank nak tengok 12 bulan lah, 12 bulan. Kan? Alright. So dalam masa 12 bulan tu you kena buat betul-betul lah. Kan? You kena, macam saya punya agent, cikgu sekolah ni, dia join bulan 7 hari tu. Sekarang ni dia punya bonus setiap bulan RM5,000. RM5,000, dia pun ada gaji RM4,000 sebulan, tapi gaji tu memang habis bayar komitmen lah. So dengan RM5,000 tu dia boleh beli rumah bernilai RM1 juta. Sekarang ni dia tengah survey lah nak beli rumah RM300,000 macam tu kan. So kalau dulu dia tak nampak jalan, macam mana nak beli rumah dengan gaji cikgu, sebab dengan RM4,000, dengan suami dia tak kerja apa semua, memang dia tak nampak cara.
Umur dah 30 lebih lah, anak dah 3 orang. Nak beli rumah pun tak boleh. Tapi bila dia join SKV, dia dah nampak cahaya di hujung terowong. Sebab apa? Sekarang ni tiap-tiap bulan dia punya komisen tu RM5,000. So macam kalau you buat betul-betul, saya tunjuk lah saya punya team saya. Tapi team saya ni memang dia very powerful lah. Dia very good. And then memang dia rajin lah. Sekejap saya tunjuk saya punya team punya ni. Ada tak nak tengok saya punya team yang dia join? Okay, ni saya punya team. Nama dia Nana Nafisa. So dia join SKV pada bulan Ogos 2021. Mula-mula dia join tu, dia punya sale tu dalam 20,000 lebih. And then dia punya commission tu dalam 3,000 lebih lah. Bonus tu adalah dia punya commission lah. And then selepas 3 bulan, bulan Oktober 2021, dia punya group sale 272,000. And then dia punya bonus 24,000. And then dia punya bonus tu maintain je 20,000 kan. Kan. And then tambah-tambah sekarang ni sale SKV tengah meletup-letup sekarang ni. Sebab apa? Covid tengah naik. So memang kita punya sale memang tengah meletup-letup sekarang ni. Alright. So sesiapa yang nak buat duit, nak ambil peluang, saya sangat recommend untuk you join jadi agent. So join team saya. And then kita sama-sama belajar. Macam training tu, kalau you tak ada pengalaman pun semua tak ada masalah. Saya ada agent yang langsung tak pernah berniaga. Sekarang ni dia punya bonus, dia boleh buat sale dalam 3,000, dia boleh dapat dalam 500, 600 kan tiap-tiap bulan. And then dia punya team keep growing. Kan. Siapa kat sini yang dah join, yang dah buat duit? Cuba share sikit. Share sikit. Ada tak kat sini team saya? Kalau you nak join, you komen nak, you screenshot video ni, and then you pergi dekat saya punya bio, you WhatsApp saya. Kan? Alright. So nampak ni. Ini saya punya team. Anak saya lah, anak agent saya, Nana Nafisa. Dia punya commission sekarang ni RM20,000 sebulan kat atas. And then dia ni memang hardcore beli property lah. Dia memang suka beli rumah. Saya tak tahu berapa biji rumah dia ada. Alright. So sesiapa yang nak ubah hidup, yang nak bantu orang, yang nak hidup sihat, yang nak beli rumah kan, you boleh join SKV. Tak payah buat bisnes susah. So macam saya tak recommend untuk buat kereta sewa. Kereta sewa ni dia modal besar, risiko tinggi, untung pun tak banyak. So you pilih buat bisnes senang. Macam saya, bila dah jumpa bisnes yang senang ni, confirm lah aku buat benda yang senang je. Dah dalam usaha buat yang terbaik, coach. Kan. So okay, siapa yang nak join, you komen nak, you screenshot video ni, and then you pergi dekat saya punya bio, you WhatsApp saya, you cakap nak jadi agent. So saya betul-betul nak bantu you. Saya nak make sure siapa yang join saya, dalam masa 12 bulan dia boleh buat keuntungan RM20,000 sebulan. Sebab apa? Saya sendiri pun sebulan alhamdulillah memang boleh buat 30,000 kan. So saya pun ada juga ejen bawah saya, sebulan komisen dia tertinggi pernah dapat dalam 50,000. Saya pun pernah dapat komisen sampai 60,000 sebulan. So saya memang saya dah buktikan saya boleh, you pun boleh. Tapi kena rajin lah, kan. Jangan bagi alasan malu lah, tak pandai lah. Kalau yang jenis bagi alasan tu, better you jangan join lah. Sebab penat kan. So kalau you betul-betul you nak ubah hidup you, betul-betul nak buat duit, betul-betul nak bantu family you, betul-betul nak beli rumah, make sure you daftar, you join, you belajar. Sebab apa? Training tu hari-hari dia training, kan. Dia dah ramai. Memang ada yang langsung tak pernah berniaga kan. Lepas tu dia training, dia buat. Mula-mula dia tak faham. Lepas tu tak apa, dia buat lagi, masuk kelas lagi, belajar lagi, tengok video lagi kan. Sampailah dia boleh buat jualan 3,000, 4,000. Macam cikgu sekolah ni, mula-mula dia join, dia belajar. Sekarang ni dia punya commission lah 5,000 sebulan. Cikgu sekolah ni, suami dia tak kerja, dia buat dengan suami dia. So dia memang bersyukur gila. Dia mesej, Allah, kita Dulu dia seorang kerja, suami dia diberhentikan, hilang kerja kan. Dia kata letih lah nak tanggung. Dah lah suami tak kerja, anak 3 orang, gaji 4,000, dia ada mak nak kena nak bantu mak dia. Mak dia pula ada kerja manis kan. Memang pening kepala, selalu bergaduh dia kata kan. Selalu gaduh dengan suami dia kan. Tapi bila dia join SKV, memang happy lah. Dia punya income daripada SKV sebulan 5,000 kan. Mak dia pun ada kencing manis, dah sihat kan. Dulu mak dia ni jari tangan ni buruk kan.
Sebab apa kencing manis? So dia bagi ni, ini untuk kencing manis. Dia bagi ni dekat mak dia, lega dah mak dia. Tak ada kencing manis. Kan? So dia sihat dapat, duit dapat, dia boleh bantu orang lain lagi. So sesiapa yang nak ubah kehidupan dia, you komen nak, you screenshot video ni and then WhatsApp saya. Kalau you nak beli rumah, you tak tahu nak beli rumah, saya boleh bagi ebook ni. Ebook ni, ebook yang saya sendiri tu. Ini real story. Macam mana nak beli rumah. Macam ni saya beli 4 biji rumah. Bernilai 1.2 juta. Itu yang ni saya gunakan masa saya buat bisnes kereta sewa. Tapi you boleh gunakan teknik yang sama untuk bisnes SKV. Janji ada cash flow. Kalau harap makan gaji memang tak boleh lah, memang tak dapat lah. Siapa kat sini yang belum beli rumah lagi? Ada tak kat sini yang belum ada rumah? Ada tak? Siapa kat sini yang belum beli rumah? Ada setengah-setengah tu umur 40 pun belum ada rumah. Sebab apa? Tak mampu. Macam mana kau nak beli rumah? Harga rumah sekarang ni makin mahal. Tapi jangan salahkan kerajaan tak. Salah diri sendiri. Sebab apa? Sebenarnya boleh je kan. Kalau you ada, sebenarnya bukannya rumah tu mahal, kita je tak mampu. Kan? Saya so siapa yang belum pernah beli rumah? Belum. So saya nak bantu you. You join, you belajar betul-betul, you buat betul-betul. You jangan give up, insya-Allah lah. Setakat 1-2 buah rumah tu insya-Allah boleh beli. Tapi kena rajin lah. Jangan bagi alasan apa semua. Ini modal nak join ni, nak join SKV ni murah tuan-tuan. Memang you takkan jumpa. Dulu kalau you nak join SKV modal 20,000 tau. Dulu kalau you nak jadi dia punya stoki modal 20,000. Sekarang ni SKV dia buka peluang, dia nak bantu ramai orang. Modal RM65 je. Dia untung dia tu lebih tinggi daripada untung stokis. Kan? Kalau boleh nak tambah rumah lagi untuk diri, boleh. Boleh kalau macam saya punya team ni, Nana ni. Nana ni, saya punya team ni. Ini memang pelabuah tanah lah. Memang dia ni gila beli rumah. So dia sekarang ni dia duk gila. Tambah-tambah rumah sekarang ni harga banyak yang dijual bawah pada market value. Banyak orang hilang kerja, banyak orang nak jual rumah kan. So memang dia ni tengah borong rumah. Okay. So siapa yang nak tambah rumah, yang nak beli rumah, make sure you join SKV, you buat betul-betul. Okay. So siapa-siapa yang nak, you komen nak, you screenshot video ni, and then you WhatsApp saya, cakap nak jadi agent. So memang betul, memang serius. And then nanti insyaAllah lah bulan depan kot kita akan start buka peluang agent dekat Indonesia. Itu lagi meletup lah. And then sekarang ni kan kes COVID pun makin meningkat kan. Semalam apa? 10,000 kan. So produk SKV ni memang orang tengah cari. Sebab apa? Orang dah kena COVID, dia dah sesak nafas, dia nak meninggal apa semua. Dia dah takut kan. And then sekarang ni kes dekat kanak-kanak meningkat. So macam memang orang tengah membeli ni. Tengah beli ni kan. Alright. So sesiapa yang berminat nak dibantu, make sure you komen nak, you screenshot video ni, and then you WhatsApp saya dekat saya punya bio. Alright, so saya rasa itu saja untuk hari ni. Thank you very much. Jumpa lagi. Bye bye.